Ada satu projek kajian yang berdasarkan kepada mutation breeding, di mana produktiviti pertanian menggunakan teknologi pembiakan mutasi ini dengan penyindaran kepada tanaman berjaya menghasilkan benih-benih yang produktif. Agensi Nuklear Malaysia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu MOSTI. Nuklear Malaysia juga merupakan institut penyelidikan dan pembangunan bagi sains dan teknologi yang fokusnya kepada pembangunan teknologi nuklear. Dan tanggungjawabnya adalah untuk mempromosi dan memperkenalkan sains dan teknologi nuklear kepada masyarakat, sekaligus menyemaikan minat dan menyedarkan orang awam akan kepentingan teknologi nuklear dalam kehidupan seharian. So hingga kini Nuklear Malaysia kekal penting sebagai sebuah organisasi yang mantap dalam bidang sains teknologi yang khusus kepada teknologi nuklear. Dan teknologi nuklear di sini merupakan teknologi nuklear yang berasaskan kepada keamanan. Penggunaan nuklear dalam untuk tujuan keamanan. Kita punya agensi nuklear ini merupakan satu agensi yang sudah lama. Kita telah akan meraihkan sambutan 50 tahun pada bulan 9 tahun ini. Dan di sini juga kita memiliki sebuah reaktor Triga Puspati yang merupakan satu-satunya reaktor nuklear yang wujud di Malaysia. Dan keupayaannya merupakan 1 megawatt, hanya khusus digunakan untuk tujuan penyelidikan. Nuklear Malaysia juga sentiasa memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Dalam kelasnya, kemampuan ini adalah berdasarkan latihan dan disiplin tenaga kerja profesional, infrastruktur, kejuruteraan serta makmal penyelidikan yang lengkap yang dimiliki oleh Agensi Nuklear Malaysia. Posisi Nuklear Malaysia sebagai pusat penyelidikan unggul juga telah diiktiraf dan dicontohi oleh agensi-agensi lain dari negara-negara luar, dan kita juga menjadi model dalam rangka pelan pelaksanaan pembangunan sains dan teknologi nuklear, terutamanya dalam aspek pemindahan dan pengkomersialan teknologi. Sejarah agensi nuklear ini bermula pada 11 November 1971, di mana sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai Pusat Penyelidikan dan Aplikasi Tenaga Nuklear, CRANE. So, bermula dengan penubuhan jawatan kuasa ini, Malaysia telah mengkaji kemungkinan untuk menceburi bidang teknologi nuklear, dan usul ini telah diterima dan diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Rentetan daripada itu, pada 19 September 1972, Pusat Penggunaan dan Penyelidikan Teknologi Nuklear telah ditubuhkan. So pada Ogos 1973, sebuah pusat
yang dikenali sebagai Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr. Ismail ataupun dikenali sebagai Puspati telah diiktiraf sebagai Pusat Penyelidikan Kebangsaan. Pada 13 April 2005, sekali lagi agensi telah mengalami perubahan nama, iaitu ditukarkan kepada nama yang digunakan sekarang ini, iaitu Agensi Nuklear Malaysia. So kini Agensi Nuklear Malaysia terus berkembang dan penyelidikan pembangunan pengkomersialan inovasi R&D-CI bagi menyokong aspirasi negara. Terdapat 4 fungsi utama Nuklear Malaysia, iaitu yang pertama, menjalankan penyelidikan pembangunan dan pengkomersialan serta inovasi dalam bidang sains dan teknologi nuklear. Yang kedua ialah memberikan khidmat sokongan teknikal dan latihan dalam bidang nuklear dan teknologi yang berkaitan. Yang ketiga, menyelaras dan menguruskan hal ehwal nuklear di peringkat antarabangsa dan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa sebagai agensi penghubung bagi agensi tenaga atom antarabangsa iaitu IAEA, dan juga sebagai pihak berkuasa kebangsaan bagi pelaksanaan treaty pengharaman menyeluruh ujian senjata nuklear ataupun dikenali sebagai CTBT. Dan yang fungsi yang keempat ialah menjadi pusat kebangsaan kepada meteorologi senaran dan pengurusan sisa radioaktif. Bidang tumpuan agensi nuklear merupakan, sebab kita ni Research Institute RI bertaraf kebangsaan, kita memberi fokus kepada bidang penyelidikan dan pembangunan, bidang keselamatan, kesihatan, perubatan, pertanian dan juga industri. So untuk makluman, banyak bidang-bidang yang menggunakan teknologi nuklear ni. Cuma masyarakat, pendedahan kepada masyarakat ni perlu kita berikan. Sebab apa? Boleh kata dalam setiap kehidupan kita ni, peranan teknologi nuklear ni memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia. Kita ada beberapa produk yang telah dipatenkan dan ada juga yang telah dikomersialkan. So antaranya ialah produk bio-baja, di mana kita dengan adanya bio-baja ni yang menggunakan mikroorganisma hidup yang berfaedah dan memberi kebaikan kepada tanaman, dan hasrat kita adalah untuk meningkatkan hasil pertanian negara. Yang kedua adalah dari sudut padi, kita ada juga padi NMR 152, di mana padi ini baru-baru ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri kita dengan diberi nama sebagai padi IS21. Okey, benih padi ini berupaya menghasilkan kira-kira 8 hingga 10 tan beras sehektar berbanding 2 hingga 3 tan sehektar bagi benih padi biasa. Kemudian antara produk yang berkaitan dengan NDT. NDT ini non-destructive testing. Okay. Kita ada juga smart winder, di mana sistem penggulungan yang digunakan dalam aktiviti radiografi industri berdasarkan kepada penggunaan untuk urusan NDT, non-destructive testing. Dan seterusnya ialah alat pelindung muka daripada Logi Pandu Nuklear Malaysia yang mampu mengeluarkan alat pelindung muka pada skala yang tinggi. Kehidupan masyarakat ni sebenarnya berasaskan kepada masyarakat yang makmur ni, kita dilimpahkan dengan rezeki kan.
Dan kita punya kajian berdasarkan kepada ada satu projek kajian yang berdasarkan kepada mutation breeding, di mana produktiviti pertanian menggunakan teknologi pembiakan mutasi ini dengan penyindaran kepada tanaman berjaya menghasilkan benih-benih yang produktif. Dengan cara ini kita boleh memberi masyarakat, utamanya para petani kita, lebih hasil dalam penghasilan pertanian. Kemudian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga company-company luar, kita ada program RISE, iaitu Research Industrial Scientific Exchange, di mana penyelesaian masalah para pendidik dalam industri dan berjaya membantu menyelesaikan masalah proses kerja harian serta memberi cadangan dan penambahbaikan bagi memperbaiki produk dan perkhidmatan yang sedia ada dalam industri. So, apa saja masalah dalam industri, kita akan bertukar fikiran dengan researcher-researcher dari Agensi Nuklear Malaysia dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam usaha meningkatkan produktiviti. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu kerana menjemput saya untuk program influencer Jabatan Penerangan Negeri Terengganu bersama Agensi Nuklear Malaysia. Dan sudah patutnya saya sendiri dari Agensi Nuklear Malaysia memberi promosi yang baik kepada teknologi nuklear, kerana kebanyakan masyarakat kita melihat teknologi nuklear ini dari sudut yang negatif. Tapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang melibatkan teknologi nuklear yang terdapat dalam kehidupan seharian kita dalam bidang industri, bidang perubatan, alam sekitar dan lain-lain bidang yang memang berkaitan dengan kehidupan kita seharian.